Parti Mahathir mahu kerjasama dengan Amanah. Perang lawan COVID, kita sedang kalah. Nur Hisham sedang ditekan. Mahathir cadang, Mahathir tolak. Parti Pejuang Tanah Air atau Pejuang mempertimbangkan untuk menggunakan Panji Amanah untuk bertanding dalam pilihan raya jika pendaftarannya sebagai parti politik tidak berjaya. Timbalan Presiden Pejuang, Datuk Marzuki Yahya berkata, untuk memastikan Pejuang dapat bertanding secara sah, pihaknya sedang merundingkan kerjasama dengan Amanah termasuk menggunakan Panji Amanah dalam pilihan raya umum akan datang. Beliau berkata, walaupun pendaftarannya ditolak pendaftar pertubuhan, tetapi Pejuang tetap akan menghantar wakil dalam pilihan raya umum. Kami bukannya mahu mengambil alih atau bergabung dengan parti lain, tetapi kami mahu bekerjasama dengan mereka. Ini merupakan salah satu pilihan yang ada dan kami sedang berbincang dengan Amanah, tetapi hal ini belum dimuktamadkan, katanya kepada Sinchu Daily. Ditanya sama ada Pejuang akan bekerjasama dengan Presiden Warisan Datuk Seri Syafiee Apdal yang mempunyai hubungan rapat dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad, Marzuki berkata, tidak, kami berbincang dengan Amanah pada masa ini. Walau bagaimanapun kami fokus kepada rayuan dengan pendaftar pertubuhan dan sedang menunggu keputusannya. Selain itu, kami juga memfokus kepada usaha membantu rakyat yang terkesan oleh wabak COVID-19, katanya. Menurutnya, Pejuang masih belum berbincang mengenai jumlah kerusi dan kerusi mana yang akan ditandingi dalam pilihan raya. Selain Pejuang, Ikatan Demokratik Malaysia atau MUDA merupakan satu lagi parti yang mana permohonan pendaftarannya ditolak pada 6 Januari lalu. Percanggahan keperluan antara Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri atau MITI dan Kementerian Kesihatan KKM jelas memperlihatkan kelemahan Putrajaya dalam mengambil tindakan serius bagi membendung penularan COVID-19. Bekas Timbalan Menteri Pengangkutan AB Aziz Kaprawi berkata, percanggahan dua kementerian itu secara tidak langsung dilihat memperjudikan nyawa dan kesihatan rakyat. Persepsi ini dilihat semakin negatif apabila terdapat sebahagian besar rakyat merasakan niat sebenar Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2.0 ini diadakan sudah terpesong serta mempunyai kepentingan politik demi mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong mengisytiharkan darurat. Sudahlah ekonomi rakyat terjejas, tetapi kadar jangkitan pula tidak menurun, katanya di Facebook. Sehingga 26 Januari, Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah melaporkan masih terdapat 40,574 kes aktif dengan 111 daripada 280 pesakit di unit rawatan dapi memerlukan bantuan pernafasan. Manakala sebanyak 3,585 kes baru COVID-19 dilaporkan dengan 11 kematian, menjadikan jumlah keseluruhan kematian seramai 700 orang daripada 190,434 kes COVID-19 setakat ini. Aziz berkata, beliau secara peribadi tidak peduli apakah niat sebenar Putrajaya melaksanakan PKP 2.0. Namun, apa yang penting adalah melihat Malaysia menang dalam peperangan melawan COVID-19. Saya percaya rakyat dan petugas barisan hadapan berkongsi satu perasaan yang sama, iaitu kita sedang kalah, katanya. Menurutnya ketika ini selepas 14 hari tempoh pelaksanaan PKP 2.0, kes jangkitan COVID-19 tidak berkurangan. Malah dikabarkan bahawa Dr. Nur Hisham menyatakan Putrajaya tidak berhasrat menyambung perintah ini selepas 4 Februari. Ini bermaksud PKP 2.0 yang bermula pada 13 Januari lepas tidak membawa apa-apa erti, malah boleh dikatakan sebagai tindakan sia-sia kerana dua hasrat yang dinyatakan tersebut gagal untuk dicapai, katanya. Media sebelum ini melaporkan Nur Hisham berkata PKP di seluruh negara kecuali Sarawak yang dijadual berakhir pada 4 Februari tidak akan dilanjutkan. Katanya, keputusan itu diambil bagi mengelak kesan negatif terhadap ekonomi negara. Nur Hisham berkata PKP yang dijadual berakhir pada 4 Februari akan disambung dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Malah beliau turut berpandangan kepentingan ekonomi dan kesihatan perlu diseimbangkan. Penganalisis politik percaya Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham kini dalam keadaan terhimpit antara menjaga keselamatan dan kesihatan rakyat dengan memastikan ekonomi negara bergerak ketika wabak COVID-19 terus menyerang. Kamaruzaman Yusof dari Universiti Utara Malaysia UUM berkata, Nur Hisham tidak wajar mengeluarkan kenyataan bahawa PKP di seluruh negara kecuali Sarawak yang dijadual berakhir 4 Februari ini tidak akan dilanjutkan. Kemarin media melaporkan Nur Hisham sebagai berkata, selepas tarikh itu Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB akan menyusuli. Kenapa Ketua Pengarah Kesihatan tiba-tiba buat kenyataan sedemikian?
Ia masih awal sedangkan perkara ini hanya boleh diputuskan oleh Kabinet. Sepatutnya belum ada lagi pengumuman seperti ini yang boleh mengelirukan orang ramai, kata Kamaruzaman. Menurut beliau, kenyataan Nur Hisham itu seolah-olah mendahului keputusan jemaah menteri. Sepatutnya keputusan kena kolektif, bukannya keputusan berseorangan. Bukan kerja dia buat pengumuman seperti itu. Sebab kalau lihat, keadaan COVID-19 di negara masih serius. Lainlah jika boleh dipastikan bahawa kes COVID-19 di dalam negara sudah berkurangan pada 4 Februari depan. Kita ketika ini juga tidak tahu keadaan bagaimana situasi kes COVID-19 pada minggu hadapan. Katanya, menurut Kamarul, tidak wajar isu kesihatan rakyat dan isu ekonomi digandingkan secara bersama, memandangkan isu kesihatan rakyat sewajarnya lebih diutamakan berbanding isu lain. Nyawa rakyat perlu lebih diutamakan. Jadi, belum berbangkit juga isu bila PKP tidak diteruskan, maka proklamasi darurat juga perlu ditamatkan. Memandangkan jawatan kuasa khas bebas juga masih belum bermesyuarat lagi, katanya. Nur Hisham dilapor menegaskan kepentingan ekonomi dan kesihatan perlu diseimbangkan dan keputusan tidak berlanjut PKP diambil bagi mengelak kesan negatif ke atas ekonomi negara kerana kepentingan ekonomi dan kesihatan perlu seimbang. Sehingga 26 Januari, Nur Hisham melaporkan masih ada 40,574 kes aktif dengan 111 daripada 280 pesakit di unit rawatan rapi memerlukan bantuan pernafasan, manakala 3,585 kes baru COVID-19 dilaporkan dalam tempoh 24 jam lalu, serta 11 kematian dicatatkan, menjadikan jumlah keseluruhan kematian adalah 700 orang daripada 190,434 kes COVID-19 setakat ini. Penganalisis politik dari Universiti Malaysia Sabah UMS, Lee Kuok Tiong berpendapat keputusan untuk menamatkan PKP 2.0 pada 4 Februari ini bukan satu keputusan paling tepat. Ia keputusan sukar buat Nur Hisham untuk mengekang penularan COVID-19. Sebenarnya perlu teruskan darurat daripada sekarang ini dilaksanakan separuh-separuh. Dilema paling besar adalah ekonomi rakyat. Saya dengar itu yang menyebabkan Nur Hisham keluarkan kenyataan itu sebab dia kena sandwich di tengah-tengah. Saya secara peribadi katakan PKPB tidak efektif, masih banyak kelonggaran, katanya kepada portal FMT. Bagaimanapun, menurut Lee, pelaksanaan PKPB masih menyebabkan masyarakat bergerak ke sana ke sini. Baginya adalah lebih baik sekiranya total lockdown dilaksanakan untuk suatu tempoh waktu yang ditetapkan 2 minggu atau 3 minggu. Selepas itu baru kita lihat tidak perlu lagi PKP atau PKPB dan sebagainya. Ambil pendekatan yang drastik sedikit. Minta maaflah, walaupun sudah diisytihar darurat, ia juga masih sama. Bagi saya, tiada erti itu, katanya. Tidak lama selepas Tommy Thomas dilantik sebagai Peguam Negara pada 2018, beliau diminta letak jawatan oleh orang sama yang mengesyorkannya ke jawatan itu, Dr. Mahathir Mohamad. Pakar Undang-Undang Perlembagaan, Thomas mendedahkan perkara itu dan fakta baru lain dalam bukunya My Story, Justice is the Wilderness. Dalam prolog buku yang diterbitkan Pusat Pembangunan Penyelidik dan Maklumat Strategik, Thomas berkata, Perdana Menteri ketika itu memaklumkan beliau pada Jun 2018 yang di-Pertuan Agong ketika itu, Sultan Muhammad V memperkenankan pelantikannya sebagai Peguam Negara. Keesokannya beliau berkata, Mahathir mahu beliau meletakkan jawatan akibat bantahan kuat orang Melayu terhadap pelantikannya menurut catatan Facebook oleh Gerak Budaya yang menawarkan buku itu untuk dijual. Sokongan untuk saya tiba-tiba hilang. Tun mengejutkan saya. Di sebalik keputusan agung, Tun mahu saya letak jawatan disebabkan skala bantahan orang Melayu terhadap pelantikan saya. Saya sangat terkejut. Tun mahu meletakkan jawatan saya keesokannya. Peluang profesional dalam seumur hidup terlepas dari tangan saya sebelum saya sempat menarik nafas. Menurut prolog itu, Gerak Budaya yang akan menjual buku itu mulai 30 Januari ini menyifatkan kandungan buku itu berkata bekas Peguam Negara membincangkan keputusan penting dibuatnya termasuk pendakwaan bekas Perdana Menteri Najib Razak, Jolo, Arul Kanda dan Goldman Sachs atas peranan mereka dalam skandal 1MDB. Tambahnya dalam laman web itu, bukunya ialah kisah dalaman pertama oleh seorang pegawai kanan Kerajaan Pakatan Harapan mengenai pencapaian kekecewaan dan kegagalan pentadbiran bukan barisan yang pertama dalam sejarah 60 tahun kemerdekaan Malaysia. Suara tulisnya dirakam dalam memoir tanpa berselindung ini dan disyorkan untuk dibaca oleh sesiapa sahaja yang berminat dalam politik dan undang-undang Malaysia. Thomas meletak jawatan pada 28 Februari 2020 selepas kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan susulan langkah syaratan yang menyebabkan Mahathir meletak jawatan dan Muhyiddin Yassin mengambil alih jawatan Perdana Menteri dengan sokongan UMNO, PAS dan GPS. Buku itu turut menceritakan peristiwa yang membawa kepada kejatuhan Pakatan Harapan dan maklumat baru ketika Pakatan Harapan berkuasa.
Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.